Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Suhaimi bin Muhammad Ali dalam segmen Zakat dan Anda. Alhamdulillah, topik yang akan dibicarakan pada kali ini ialah berkenaan dengan keutamaan pengagihan zakat kepada fakir dan miskin. Persoalannya, kenapakah bila disebut tentang agihan zakat, maka timbul dalam fikiran kita dua golongan ini sahaja. Sedangkan dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60, innama sadaqatul fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bilis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya sedekah ini zakat untuk golongan pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab itu hamba yang ingin memerdekakan dirinya, al-gharimin orang yang berhutang, ibnu sabil orang musafir, dan fi sabilillah. Walau bagaimanapun dalam konteks lembaga zakat Selangor, keutamaan yang harus diambil kira ialah pengagihan kepada fakir dan miskin. Dalam agihan fakir dan miskin ini ada banyak program-program pembangunan. Antaranya program pembangunan sosial, program pembangunan pendidikan, program pembangunan ekonomi, program pembangunan ihsan. Dalam skop program pembangunan sosial, antaranya bantuan berbentuk perlindungan seperti bantuan sewa rumah, bantuan baik pulih dan bina rumah, ataupun diwujudkan penempatan berkelompok kepada golongan tersebut. Bagi keperluan hidup pula golongan fakir miskin, dalam program pembangunan sosial ini diberikan bantuan makanan bulanan, bantuan keuangan bulanan, bantuan kecemasan runcit, bantuan perubatan dan sebagainya. Baik, itu dalam skop program pembangunan sosial. Bagi program pembangunan pendidikan pula, kenapa Lembaga Zakat Selangor khususnya menitik beratkan program pembangunan pendidikan? Kerana pendidikan merupakan satu aset yang sangat penting, khususnya bagi golongan-golongan fakir miskin yang berkemampuan untuk keluar, ataupun golongan fakir miskin khususnya di kalangan anak-anak fakir miskin ini yang cerdik atau pandai, yang berjaya ataupun mampu cemerlang dalam peperiksaan, maka diberikan bantuan pendidikan berupa seperti wang saku, iaitu allowance sara hidup bulanan, bantuan yuran pengajian iaitu beasiswa, bantuan keperluan pendidikan seperti bayaran sewa tempat tinggal, bantuan penginapan, bantuan laptop dan sebagainya. Bagi peringkat sekolah pula, bantuan pendidikan diberi kepada anak-anak fakir miskin ini seperti bantuan yuran sekolah, bantuan kelengkapan peralatan sekolah, cermin mata, buku dan sebagainya. Alhamdulillah, itu baru dua program pembangunan yang saya sebut tadi, program pembangunan sosial dan program pembangunan pendidikan. Program pembangunan insan pula ialah satu program yang disusun, dirancang bagi memastikan golongan asnaf tersebut dapat diberikan input ataupun pengetahuan ataupun motivasi. Bagi mereka yang tidak berapa mahir dalam qiraat ataupun dalam mengaji Quran dan sebagainya, maka tasniyah qiraat telah diwujudkan bagi membimbing golongan fakir miskin supaya mereka boleh lancar dalam mengaji Quran. Bagi yang kurang mahir ataupun tidak pandai dalam ilmu fardu ain, maka bantuan-bantuan ataupun program-program seperti program tasniyah ibadah, iaitu program fardu ain bagi membetulkan segala ilmu ataupun segala perbuatan yang berkaitan dengan agama supaya golongan fakir miskin tersebut tidak terpesong jauh ataupun dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang kurang elok ataupun yang tidak baik. Bagi program pembangunan ekonomi pula, antaranya Lembaga Zakat Selangor memberi bantuan modal khususnya bagi golongan asnaf fakir miskin yang produktif, yang ingin
keluar daripada kemiskinan, yang ingin berusaha supaya mereka dapat menjadi usahawan ataupun perniaga, maka Lembaga Zakat Selangor akan menyuntik modal seperti bantuan modal perniagaan, modal pusingan. Bagi mereka yang pandai bertani dan sebagainya, kita beri bantuan modal dan aspek pertanian. Bagi yang pandai menangkap ikan, nelayan dan sebagainya, Lembaga Zakat Selangor memberi bantuan seperti bot, jaring dan sebagainya yang berkaitan dengan aspek nelayan ataupun perikanan. Bagi bantuan modal ni, selain daripada kita memberi bantuan berbentuk wang ringgit, kita memberi bantuan kemahiran supaya mereka boleh berdaya maju, berdaya saing seperti orang lain yang mahir dan pandai berniaga. Alhamdulillah. Sekian saja segmen zakat dan anda buat kali ini. Ingatan ikhlas daripada saya buat anda semua. Ingatlah, zakat suatu kewajipan. Berzakatlah di Lembaga Zakat Selangor. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.